Indah mekar si bunga kiambang mekar mewangi di Taman Melati. Pertandingan ini harapannya gemilang melahirkan individu berpotensi tinggi. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum bermulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya bermula, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi tanpa dipinta Nur Aisyah Wahidah binti Supari berumur 17 tahun, merupakan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sadun, Renyit Batu Pahat, Johor. Bangsa membaca ialah bangsa yang berjaya. Kata Buya Hamka, membaca berarti memberi makanan kepada rohani. Antara novel yang telah saya baca ialah yang pertama, Besi Kersani karya Ibnu Ibrahim At-Tawari. Yang kedua, novel Mengintip Alam Gaib karya Kesuma Dewi. Yang ketiga, Abu Jahal Cerdik Tetapi Ingkar karya Abdul Latif Talib. Yang keempat, novel Pahlawan dari Terengganu Tunku Paloh karya Nisyahmir. Dan yang kelima, Demi Tanah Air Menteringah Ibrahim karya Nisyahmir. Maka pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang berjudul Demi Tanah Air Menteringah Ibrahim karya Nisyahmir. Buku ini telah diterbitkan oleh Pustaka Mawar pada tahun 2005 yang mengandungi 121 halaman. Buku ini bertemakan perebutan kuasa yang berlaku di antara pembesar kerajaan dan golongan kerabat diraja kerana merasa tergugat dan gila kuasa sehingga menyebabkan menghilangnya pertimbangan akal dan sanggup melakukan apa sahaja demi kepentingan diri yang menyebabkan berlakunya perbalahan. Kisah ini bermula apabila Baginda Sultan Perak yang mahukan daerah Larut mempunyai seorang wakil pemerintah di sana. Ini kerana daerah tersebut terdapat banyak hasil galian biji timah yang amat berharga. Setelah Baginda berfikir panjang, akhirnya Baginda memutuskan bahawa Ngah Ibrahim adalah orang yang paling layak menggalas tanggungjawab sebagai pembesar kerajaan. Beliau menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah, sehinggalah Raja Abdullah merasa tergugat kerana kejayaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Ngah Ibrahim di daerah itu. Bukan itu sahaja, berlaku perkelahian antara dua kumpulan orang Cina yang merebut kawasan untuk diusahakan sebagai kawasan perlombongan. Perebutan kuasa yang berlaku, perkelahian antara kumpulan Cina menyebabkan pihak British menyadari kesempatan yang mereka ada untuk bertapak di negeri Perak. Mereka menjangkakan orang-orang Melayu memerlukan bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di daerah itu. Peristiwa yang menarik perhatian saya ialah apabila bantuan Inggeris telah diminta dan ini akhirnya telah membawa kepada campur tangan Inggeris dan perlantikan Raja Abdullah sebagai Sultan melalui Perjanjian Pangkoh 1874. Namun, perjanjian ini tidak mengundang Ngah Ibrahim dan Raja Ismail. Walau bagaimanapun, Raja Abdullah hendaklah menerima seorang residen British iaitu J.W.W. Birch. Saban hari, tindakan beliau dianggap keterlaluan dan telah menimbulkan kemarahan rakyat tempatan kerana telah menjadikan pihak British lebih berkuasa di negeri itu. Kini, Baginda mula sadar akan tipu muslihat yang dilakukan oleh residen tersebut. Tetapi, Baginda tidak mampu melakukan apa-apa kerana perjanjian yang telah ditandatanganinya umpama nasi sudah menjadi bubur. Raja Ismail, Ngah Ibrahim dan Datuk Maharaja Lela telah bersepakat untuk membunuh residen itu dengan bantuan si Putong, pengikut setia Datuk Maharaja Lela. Pembunuhan ini berlaku di sungai berdekatan Pasar Salak. Akhirnya, kematian residen British itu telah sampai kepada pihak British. Mereka mahukan orang-orang yang terlibat dihukum bunuh. Namun, Ngah Ibrahim terselamat tetapi dihukum buang negeri ke Pulau Seychelles. Setelah 17 tahun berlalu, Ngah Ibrahim berjaya pulang ke negeri Perak. Antara pengajaran yang dapat saya perolehi daripada kisah ini ialah, yang pertama, kita hendaklah mengelakkan diri daripada bersikap tamak dan gila kuasa sehingga sanggup mengetepikan hak dan keselamatan rakyat. Yang kedua, kita mestilah bijak dalam mengambil keputusan agar tidak menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, melalui kisah ini dapat kita lihat bahawa rundingan menjadi satu titik utama dalam menyelesaikan pelbagai masalah untuk bersama mencari jalan penyelesaian dan juga kata sepakat. Sebelum saya mengakhiri bicara, izinkan saya membaca serangkap pantun.
Kemarin datang seorang tamu. Tamu itu seorang penari. Pulanglah ke rumah membawa ilmu. Jadikan untuk membangun negeri. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.